Selamat sejahtera kepada semua pelajar 5 Amber. Baik, hari ini kita akan sambung subtopik sel elektrolisis bahagian yang ketiga. Okay, kita mula dengan membandingkan sel kimia dan sel elektrolisis. Okay, rujuk kepada peta buih berganda ini untuk membandingkan sel kimia dan sel elektrolisis. Bahagian yang di tengah merupakan aspek yang dibandingkan dan yang berwarna kuning itu, yang di luar ini merupakan perbezaan antara sel kimia dan juga sel elektrolisis. Jadi kita lihat aspek yang pertama. Elektrod dicelupkan dalam elektrolit. Okey, elektrod dicelupkan ke dalam elektrolit. Ini bermaksud apa? Okey, bahagian tengah ini adalah persamaan. Kedua, tindak balas pengoksidaan berlaku pada anod pada kedua-dua sel elektrolisis dan sel kimia. Okay, persamaan yang ketiga, tindak balas penurunan berlaku pada katod sel elektrolisis dan sel kimia. Di sel elektrolisis, anod merupakan elektrod yang disambung kepada terminal positif bateri. Okay. Persamaan yang keempat, elektron mengalir dari anod ke katod melalui wayar penyambung. Okay. Ini kerana anion yang tertarik ke anod dalam sel elektrolisis, anion itu membebaskan elektron. Elektron itu bergerak dari anod ke katod. Manakala dalam sel kimia, terminal negatif merupakan logam yang lebih elektropositif dalam siri elektrokimia. Maka logam pada anod, atom logamnya akan membebaskan elektron membentuk ion. Elektron itu akan bergerak daripada anod ke katod dalam sel kimia. Yang penting ialah pelajar kena tahulah tulis setengah persamaan pengoksidaan pada anod dan setengah persamaan penurunan pada katod. Bagi kedua sel elektrolisis dan sel. Tadi kita lihat 4 persamaan antara sel elektrolisis dan sel kimia. Kita sekarang lihat perbezaan yang warna kuning. Perubahan tenaga dalam sel elektrolisis adalah dari tenaga elektrik ke tenaga kimia. Manakala untuk sel kimia, tenaga kimia berubah ke tenaga elektrik. Tenaga elektrik ini dapat diperhatikan melalui pesungan jarum voltmeter atau bacaan voltmeter. Perbezaan yang kedua dari segi pasangan logam. Sel elektrolisis terdiri daripada pasangan logam yang sama. Bagi faktor lah. Bagi faktor jenis elektrod. Kalau guna logam mesti guna pasangan logam yang sama. Manakala untuk sel kimia, ia terdiri daripada pasangan logam yang berbeza. Yang dicelupkan ke dalam elektrolit. Pasangan logam berbeza ini disambungkan ke voltmeter. Dari segi keamatan warna biru larutan kuprum 2 sulfat. Untuk ini, keamatan warna biru larutan kuprum 2 sulfat tidak berubah. Semua ini disebabkan oleh persamaan
Okay, kita tulis setengah persamaan not dulu. Dapat. Okay. Logam kuprum di anod, okay, atom kuprum itu akan membebaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Dan ion kuprum 2 akan tertarik ke katod untuk dinyacaskan dengan menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. Manakala untuk sel kimia, setengah persamaan atau setengah persamaan pengoksidaan di anod, atom zinc akan membebaskan elektron membentuk ion zinc. Di katod, ingat faktor yang mempengaruhi yang kat katod adalah faktor nilai nilai seri keupayaan, nilai keupayaan elektron piawai, E0. E0 yang lebih positif itu, ia akan dipilih untuk dinyacaskan. Untuk di sini, ion kuprum 2 dipilih untuk dinyacaskan dengan menerima 2 elektron membentuk atom kuprum. Warna biru lautan kuprum 2 sulfat tidak berubah kerana kadar pengayonan atom kuprum di anod sama dengan kadar penyacasan ion kuprum 2 di katod. Okey? Ataupun kadar pembentukan ion kuprum 2 di anod sama dengan kadar pembentukan atom kuprum di katod. Manakala untuk sel kimia, warna biru lautan kuprum 2 sulfat semakin pudar kerana kepekatan ion kuprum 2 semakin berkurang. So, kamu boleh catatkan not. Kerana kepekatan ion kuprum 2 tulis kat sini. Kerana kepekatan ion kuprum 2 telah berkurang. Ini kepekatan ion kuprum 2 dalam elektrolit kekal sama. Kadar pengayonan atom kuprum di anod sama dengan kadar penyacasan ion kuprum 2 di katod. Perbezaan yang keempat, untuk sel elektrolisis, anod disambung kepada terminal positif bateri dan katod disambung kepada terminal negatif bateri. Untuk sel kimia, terminal negatif ialah anod, manakala terminal positif ialah katod. Ini bezanya. So, ini tak payah catatkan. So, you buat tanda je. Aktiviti 1K. Berdasarkan Rajah 1.32, tuliskan setengah persamaan tindak balas pada elektrod dan terangkan perbezaan pemerhatian kedua-dua sel itu. Okey, inilah setengah persamaan di anod dan katod bagi sel elektrolisis dan ini untuk sel kimia. Terangkan perbezaan pemerhatian kedua sel itu. Pemerhatian adalah tentang ini. Keamatan warna biru lautan kuprum 2 sulfat. Terangkan pemerhatian.
Maksudnya beri inference. Mengapa warna biru larutan kupon 2 sulfat di sel elektrolisis ini tidak berubah? Tadi saya sudah terangkan. First, kepekatan ion kupon 2 tidak berubah. Ini kerana kadar pembentukan ion kupon 2 di anod sama dengan kadar pembentukan atom kupon di katod ataupun kadar pengayonan atom kupon di anod sama dengan kadar penyacasan ion kupon 2 di katod. Okay? Kamu kena faham. Bukannya salin jawapan untuk hantar kerja. Okay? Kita pergi kepada penyaduran dan penulinan logam. Bahagian yang kedua hari ini. Tadi yang gambar raja ini merupakan boleh diaplikasikan untuk penyaduran dan penulinan logam. Diharapkan semua telah pun menonton 3 video yang telah dikongsi dalam grup. Semalam saya sudah kongsi dalam Google Classroom dan juga di Telegram. Ada 3. Kamu mesti tontonnya. Tahukah anda penyaduran logam dilakukan supaya rupa logam tersebut kelihatan lebih menarik dan tahan kakisan? Tujuan penyaduran logam adalah untuk memperbaiki rupa, memperbaiki permukaan logam itu supaya kelihatan lebih menarik dan juga supaya ia lebih tahan kakisan. Aplikasi utama elektrolisis dalam industri ialah pengekstrakan logam, penyaduran logam dan penulinan logam. Penulinan logam secara elektrolisis bertujuan untuk mendapatkan logam tulen daripada logam tak tulen. Tahukah anda bahawa penyaduran boleh dilakukan pada bahan bukan logam? Boleh je, okey. Penyaduran logam secara elektrolisis dilakukan dengan objek yang hendak disadur dijadikan katod. Logam penyadur dijadikan anod. Dan menggunakan larutan aqueous yang mengandungi ion logam penyadur. Misalnya, penyaduran cincin besi dengan logam kuprum, anod kuprum mengayon menjadi ion kuprum 2. Ion kuprum 2 bergerak ke katod, dinyacas dan terenak pula membentuk lapisan nipis kuprum di atas cincin besi. Warna biru larutan kuprum 2 sulfat tidak berubah kerana kepekatan ion kuprum 2 tidak berubah. Kalau 2 maka kena tambah lagi sebab ini. Kadar atom kuprum mengayon di anod sama dengan kadar ion kuprum 2 dinyacas di katod. Ayat ini adalah menjelaskan kedua-dua persamaan setengah persamaan. Tuak, sama dengan ini. Maksudnya ini anod logam penyadur kuprum, katod you letaklah objek hendak disadur. Pastikan mesti rendam dan pelarut. Contoh saya nak sadurkan kunci besi. Apa-apalah, cincin besi, kunci besi. Kerana saya nak
meningkatkan ketahanan kakisan kunci besi ini. Jadi mesti buat penyaduran. Faham tak? Ini semua boleh dijelaskan guna gambar raja berlabel dan setengah persamaan oksidan dan penurunan. So ini sebab dia bagi dua markah atau impedance. Seterusnya kita sama-sama lihat aktiviti magma 1G. Penyaduran logam secara elektrolisis. Tujuannya adalah untuk mengkaji penyaduran sudu besi dengan kuprum. Pastikan objek yang hendak disadu itu sudu besi ini direndamkan sepenuhnya ke dalam elektrolit. Bahan yang diperlukan ialah rautan kuprum 2 sulfat 1 mol berdiam badu sebagai elektrolit. Objek yang disadu sudu besi. Logam penyadu ialah kuprum dan kertas pasir. Kertas pasir digunakan untuk membersihkan permukaan sudu besi untuk menyingkirkan lapisan oksidannya. Radas yang diperlukan bika, bateri, wayar penyambung, emitter, Swiss ini tak ada lukis Okey, rheostat. Prosedur. Gosok kepingan kuprum dan sudu besi dengan kertas pasir. Kedua, tuangkan larutan kuprum 2 sulfat 1 m ke dalam bika sehingga separuh penuh. Tiga, sambungkan sudu besi kepada terminal negatif. Ingat, jangan salah pasang. Apa-apa logam yang dipasang di anod itu, logam itu akan menipis, akan melarut. Kalau sudu besi pasang sini, dia takkan jalan dia. Penyaduran tidak akan berlaku. Sambungkan sudu besi kepada terminal negatif bateri dan kepingan kuprum disambung ke terminal positif bateri. Kepingan kuprum yang anod, sudu besi ialah katot. Anod sambung kepada terminal positif bateri dan sudu besi sambung kepada terminal negatif bateri. Dengan menggunakan wayar penyambung. Prosedur keempat, sudu besi dan kepingan kuprum dicelup ke dalam larutan kuprum 2 sulfat 1 mol per DM4 seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1.33. 5. Hidupkan Swiss dan laraskan arus elektrik kepada 0.2 ampere dengan menggunakan rheostat. Rheostat berfungsi untuk selaraskan arus elektrik. 6. Tutupkan Swiss selepas 30 minit. Sekiranya arus elektrik itu tak laraskan, maka dia akan mempengaruhi hasil penyaduran. Ia akan menjadi tidak sekata. Selepas 3 minit penyaduran logam berlaku, tutuplah Swiss. Sudu besi dikeluarkan daripada elektrolit dan dikeringkan. Rekodkan pemerhatian dan lengkapkan jadual pada keputusan. Apa-apa pun kamu kena mula dengan ini dulu. Diikuti dengan pemerhatian akhirnya inference. Setengah persamaan di anod ialah atom kuprum membebaskan elektron membentuk ion kuprum 2.
Dan cation yang berada di akan tertarik ke katot. Cation ialah ion kupum 2. Akan tertarik ke katot untuk dinyacaskan. Dia menerima 2 elektron, membentuk ion, membentuk atom kupum. Arah bergerakan elektron adalah dari anod ke katot. Pemerhatian di anod ialah apa? Boleh beri respon? Menipis. Mention kuprum menipis. Pemerhatian di katot. Respon Kuprum tak enak. Di sini tak boleh mention nama Mention nama warna sahaja. Pekerja perang tak enak. Ya, bagus. Pepejal, perang, terenak. Inference untuk anod. Kuprum telah dioksidakan. Telah diturunkan. Untuk inference, lebih baik jangan guna telah dioksidakan atau diturunkan. Guna ini. Terangkan setengah persamaan dalam bentuk ayat. Atom kupum telah membebaskan elektron membentuk ion kupum 2. Inference bagi katot terangkan setengah persamaan ini. Ion kupum 2 menerima elektron membentuk atom kupum. Berdasarkan setengah persamaan yang anda tulis pada anod dan katot, adakah proses penyaduran suatu tindak balas redoks? Tindak balas redoks ialah suatu tindak balas di mana pengoksidaan dan penurunan berlaku secara serentak. So, iyalah. Kan ini pengoksidaan, ini penurunan. Pengoksidaan yang melibatkan kehilangan elektron, penurunan penerimaan elektron. Penerangan sama dengan inference sini. Penyaduran logam, electroplating of metals. Inference.
Kamu boleh tulis dua lah. Atom kuprum membebaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Atom kuprum mengalami pengoksidaan. Ion kuprum 2 menerima elektron membentuk atom kuprum. Ion kuprum 2 mengalami penurunan. Buat tua ayat yang ini tambah sendiri ya. Saya sudah tak ada tempat tulis. Adakah terdapat perubahan warna pada larutan kuprum 2 sulfat? Terangkan jawapan anda. Setengah persamaan di anod adalah berlawanan dengan setengah persamaan di katod. So ini buat sendiri ya. Terangkan mengapa. Ni tadi dah terangkan kat sini tau. Ni. Warna kuprum larutan kuprum 2 sulfat tidak berubah. Beri dua sebab. Penyaduran yang baik adalah apabila suatu lapisan logam sekata dan tahan lama dapat dihasilkan pada logam yang disadur. Carangan 2 cara penyaduran yang baik dapat dilakukan. Pertama, putar sudu besi sepanjang masa penyaduran dijalankan supaya penyaduran sekata. Kedua, guna arus elektrik yang kecil semasa proses penyaduran supaya lapisan kuprum yang terhasil pada sudu besi kukuh. Keempat, lukiskan gambar raja berlabel susun radas bagi eksperimen penyaduran cincin besi dengan logam nikel. Kena tahu logam nikel ni letak kat mana? Logam penyadur. Objek yang disadur, cincin besi itu pasang kat mana? Anod ke katod. Dan elektrolit kena guna larutan apa? Elektrolit mesti mengandungi ion logam penyadur. Ada ion nikel 2. Larutan nikel 2 nikel. Kerana semua larutan nitrat adalah larut. Bahagian yang ketiga, penulinan logam. Purification of metal. Logam kuprum juga dikenali sebagai tembaga, iaitu mineral dan unsur penting untuk kehidupan seharian kita. Logam kuprum ialah logam perindustrian utama kerana sifat-sifat kemuluran, kebolehtempaan, kekonduksian elektrik dan haba serta tahan terhadap hakisan. Logam kuprum yang digunakan dalam pendawaian elektrik mesti 99.99% tulin. Ketulinan logam kuprum yang diekstrak melalui proses peleburan bijinya adalah dalam lingkungan 99.5%. Perbezaan ketulinan kuprum itu walaupun sedikit akan menjejaskan kekonduksian elektrik. Untuk memastikan bahawa logam kuprum itu tulin, maka penulinan logam melalui proses elektrolisis dilakukan. Penulinan kuprum secara elektrolisis dilakukan dengan kepingan nipis kuprum tulin dijadikan katod. Kuprum tidak tulin dijadikan anod. Konsep yang sangat penting. Kuprum tak tulin
dijadikan anod. Kuprum tolin dijadikan katod. Apa-apa logam bila dia dijadikan anod, disambungkan kepada terminal positif bateri, maka dia akan melarut, menipis. Dia akan menipis. Untuk elektrolit guna larutan aqueous garam kuprum. Seperti kuprum 2 nitrat. Sama dengan konsep tadi, penyaduran. Apa yang berlaku di anod ialah kuprum didautolin di anod, atom kuprum akan membebaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Kuprum akan larut. Kuprum menipis. Ini perhatiannya. Benda asing akan jatuh. Jatuh di bawah bikar. Benda asing terhimpun di bawah anod kuprum tak tolin. Pada katod kuprum tolin, ion kuprum 2 dinyacas membentuk atom kuprum. Perhatian, pepejal kuprum ataupun pepejal perang terenak. Pepejal perang terenak ataupun kuprum tolin menebal. Okay, ini pemerhatian. Kuprum menipis. Kuprum tak tolin menipis di anod, di katod, pepejal perang terenak. Pada kuprum tolin. Atau simply tulis kuprum tolin menebal. Atau kuprum menipis di anod, kuprum menebal di katod. Aktiviti magma 1H, penulinan logam secara elektrolisis. Ini merupakan aplikasi yang kedua bagi elektrolisis. Yang pertama ialah penyaduran logam. Kedua, aplikasi elektrolisis dalam industri ialah penulinan logam. Dan pada hari esok kita sambung lagi aplikasi yang ketiga. Itu pengekstrakan logam daripada bijinya. Hari ini kamu belajar dua je aplikasi elektrolisis, iaitu dalam penyaduran logam dan penulinan logam. Tujuan aktiviti magma 1H untuk mengkaji penulinan kuprum secara elektrolisis. Bahan yang diperlukan ialah larutan kuprum 2 nitrat sebagai elektrolit, kemolarannya 1 mol per diempadu, kepingan kuprum tidak tolin sebagai anod, kepingan kuprum tolin katod. Bahan yang diperlukan ialah bikar, bateri, wayar penyambung, switch dan emitter. Prosedur yang pertama, tuangkan larutan kuprum 2 nitrat 1 mol per diempadu ke dalam bikar sehingga separuh penuh. Kedua, sambung
Dan kepingan kupum tulin ke terminal positif bateri dan kepingan kupum, ulang sambungkan kepingan kupum tak tulin ke terminal positif bateri dan kepingan kupum tulin ke terminal negatif bateri. Ketiga, hidupkan switch dan biarkan arus elektrik mengalir selama 30 minit. Keempat, rekodkan perubahan pada anod dan katod dalam jadual di bawah. Mula dengan tulis setengah persamaan dulu. Sama dengan tadi tak? Boleh respon? Sama. Setengah persamaan sama. Logam kuprum di anod akan menipis. Atom kuprum membebaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Katod, ion kuprum 2 tertarik ke katod untuk menyacaskan. Ion kuprum 2 menerima elektron membentuk atom kuprum. Pemerhatian, ini kuprum menipis, manakala kuprum di katod menebal. Berhati-hati ya, jangan sesekali bila guna elektrod karbon dan elektrolit ialah larutan kuprum 2 kan. Yang sesekali kat katod kata kuprum menebal. Ini kuprum menebal sekiranya elektrod di katod adalah kuprum. Dan tambah lagi satu lapisan pepejal perang di permukaannya. Terenak padanya. Ini panggil kuprum menebal. Inference sama dengan tadi lah. Atom kuprum membebaskan elektron membentuk ion kuprum 2. Atom kuprum mengalami pengoksidaan. Pembebasan elektron ialah proses pengoksidaan. Pemerhatian inference ini tulis sendiri. So, soalan berbincang lebih kurang samalah. Pertama, adakah proses penurunan logam kuprum merupakan satu tindak balas redoks? Terangkan jawapan anda. Terangkan dari segi pemindahan, kehilangan dan penerimaan elektron. Kedua, adakah berlaku perubahan warna pada larutan kuprum 2 nitrat? Terangkan jawapan anda. Ketiga, kedua itu tadi dah terangkan kan? Sama dengan tadi lah. Ini. Nah, mula-mula. Sini. Terangkan mengapa. Sebab ialah kepekatan warna kuprum, warna biru lautan kuprum 2 sulfat semakin pudar kerana kepekatan ion kuprum 2 berkurang. Yang pentinglah kena tahu tulis setengah persamaan pengoksidaan
di anod dan setengah persamaan penurunan di katot. Dari sana kamu boleh buat pemerhatian dan inferensi. Ini tengok setengah persamaannya. Tahu kan? So, perubahan warna sama ada tak? Boleh beri respon? Tiada perubahan warna. Tiada perubahan warna pada larutan kupum dua nitrat. Maksudnya keamatan warna biru larutan kupum dua nitrat adalah sama atau tiada perubahan. Terangkan sebabnya. Ingat penyaduran dan penurunan logam sama teori. Setengah persamaan di anod katot sama. Cuma lain dari segi susunan nada saja. Okey. Lain dari segi ini je, dia punya elektrod. Yang penyaduran logam penyadur di anod, objek disadur di katot. Penulinan logam tak tulen di anod, logam tulen di katot. Tu bezanya dia, yang lain semua sama. Okey, kesimpulan. Yang tadi 1G tu pun kena ada kesimpulan lah. Ketiga benda asing hanya terbentuk pada bahagian bawah anod dan tiada di bawah katot. Dari satu sebab. Anod merupakan kepingan kupum tak tulen yang mengandungi benda asing. Semasa logam kupum tak tulen mengayon, semasa kupum tak tulen mengayon dan larut, benda asing dimendapkan di bawah anod. Katot merupakan kupum tulen yang tidak mengandungi benda asing. Ini cara untuk penerangannya atau sebabnya. Kesimpulan. Kesimpulan nanti juga bagi ya untuk 1G dan 1H. Uji diri 1.4. Jadual 1.11 menunjukkan elektrod, elektrolit dan pemerhatian bagi anod bagi 3 sel elektrolisis. Sel elektrolisis 1, 2 ni faktor ialah ini kepekatan. Yang satu ini tengok ia cair. Jadi faktor E0. Yang ketiga, faktor jenis elektrod. Saya tak ada apa saya dah go through ini. Sepintas selalu, tak baca soalan. Tak ada susah pun. So, kamu buat tempat-tempat ini, aktiviti 1K, aktiviti makma 1G, 1H dan uji diri 1.4. Dah siap, boleh uploadkan PDF kamu di grup. Okay, saya nak ambil kehadiran.